Ada satu kajian pernah dibuat. Kenapa maksiat ni berlaku? Selain daripada faktor, dia panggil the factor of shaitanization. Itu faktor setanisasi itu memang of course lah, tak boleh nak elak. Tapi kenapa maksiat boleh berlaku? Ini kajian di peringkat penguatkuasa Jabatan Agama. Maksiat ni boleh berlaku bila ada dua perkara. Pertama kehendak, yang kedua peluang. Kalau ada kehendak tapi peluang tak ada, maksiat tak jadi. Macam contoh kita duduk dalam kipsah atau unipsah ni, nak sangat berdating, contoh, nak sangat duduk dengan perempuan pegang tangan. Kehendak tu ada, tapi peluang tak ada. Sini kan universiti Islam, kan Islam, jadi dia jaga anak. Dia tak adalah benda-benda huah-huah, tak ada. Jadi peluang tu luar pagar cerita lain. Luar pagar cerita lain. Dalam tidak ada. Artinya ada kehendak tapi peluang tak ada, maksiat tak jadi. Begitu juga ada peluang tapi kehendak pula tak ada. Peluang banyak tapi tak terdetik di hati pun nak buat pun tak jadi. Saya pernah jumpa pelajar-pelajar kita di luar negara. Dulu pernah di Australia. Ada pelajar kita menyewa rumahnya dekat Sydney tu, dekat dengan Bondi Beach. Bondi Beach ni saudara-saudari, jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana melimpah dan ajar kurnia dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam majlis ilmu yang Nabi sebut Raudatun min Riyadil Jannah, sebahagian daripada taman-taman syurga. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya kasihi, pengerusi masjid Unifsas bersama dengan Datuk Kuasa Masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para asatizah yang hadir pada malam ini, seterusnya para pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan perempuan, adik-adik yang dikasihkan. Jadi syukur pada Allah SWT kerana hari ini diberi kesempatan untuk kita berada bersiaran secara langsung dalam forum perdana Ehwal Islam yang dianjurkan oleh Masjid Unifsas. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, hari ini kita akan membicarakan seringkas berkaitan dengan satu tajuk. Tajuk yang mungkin dekat dengan hati kita. Tidak lain dan tidak bukan ialah dekati masjid, jauhi maksiat. Kita datangkan dua tokoh hebat, tokoh agamawan negeri Pahang. Tidak lain dan tidak bukan, saya perkenalkan ahli panel kita yang pertama. Di sebelah kanan saya, yaitu Sahibus Sa'adah Datuk Haji Badisha bin Haji Alauddin, Timbalan Mufti Negeri Pahang. Assalamualaikum Datuk. Alhamdulillah. Sihat Datuk lama kita tak jumpa. Mungkin ini merupakan kali pertama Datuk saya sepentas dengan Datuk Badisha. Jadi berasa sedikit teruja lah. Dari tadi tak sabar-sabar dah nak naik ke pentas. Jadi alhamdulillah kita akan dengar lepas ni kita punya ahli panel kita pertama untuk menghurai sedikit sebanyak berkaitan dengan tajuk yang kita akan bentangkan pada malam ini. Seterusnya saya memperkenalkan ahli panel kita yang kedua, yang tidak asing lagi, terakhir tak bukan, iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Mahmud bin Mat, seorang pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustaz. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Rasanya last saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz di Politeknik Kuantan. Jadi hari ini dapat bertemu kembali di dalam satu pentas majlis dakwah ataupun forum perdana Islam. Jadi insya-Allah kita nak membicarakan berkaitan dengan masjid. Hari ini kita tengok ramai orang hadir ke masjid. Kalau kita tengok daripada masuk tadi sampailah ke belakang mungkin lebih daripada 6-7 saf. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan berkongsi dan mengupas berkaitan dengan tajuk dekati masjid, jauhi maksiat. Jadi kita teruskan kepada ahli panel kita yang pertama. Untuk makluman kita akan berlangsung dalam lebih kurang 3 atau 4 pusingan dan insya-Allah sebelum pukul 9 kita akan tamat. Jadi kita terus kepada round yang pertama. Untuk ahli panel kita yang pertama, saya berminat untuk bertanya kepada ahli panel kita yang pertama, Datuk Badisha. Apakah peranan masjid dalam membantu masyarakat menjauhi maksiat dan meningkatkan amalan keagamaan? Fadhil masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada saudara saya Ustaz Abdul Hafiz bin Mat Razi ataupun Pio Angah selaku moderator forum. Rakan bicara wara pada malam ini kekanda saya Al-Fadhil Tuan Haji Mahmud bin Mat. Seterusnya yang saya raikan Profesor Madya Dr. Haji Ahmad Ifat bin Mokhtar, Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni. Sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sofian bin Majid, Pengarah Pusat Islam UNIPSAS. Seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairi Muhammad Desa Al-Hafiz, para pegawai alali jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid UNIPSAS, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib muslimin muslimat, hadratul mukarramin. Maaf jika tak disebut nama kesemuanya. Untuk kita nak mengajak orang di luar datang ke masjid, ini perkara yang boleh dibuat, tak ada masalah. Tetapi yang sering kita tekankan adalah bagaimanakah pula persediaan masjid untuk menerima kedatangan jemaah. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, untuk nak memastikan kekerapan jemaah datang mengimarahkan masjid sama ada untuk semayang atau aktiviti-aktiviti lain, kita memerlukan kepada beberapa faktor yang mendorong mereka datang. Dia kalau kita mengaji di universiti ini dalam dunia research, dia ada IV, dia ada DV, dia panggil ya. Independent variable, dependent variable. Apa dia pemboleh ubah tak bersandar, apa pemboleh ubah bersandar. Bahasa kampungnya apa penyebab? Push factor, pull factor. Yang menyebabkan orang daripada luar boleh datang ke masjid. Mesti ada sebab dia. Dan masjid dia mesti pemboleh ubah yang pertama sekali, dia kena bagus. Kadang kami para asatizah penceramah buat kempen, muslimin muslimat, ayo sing-singkan lengan baju, hamparkan sejadah, mari ke masjid, jangan semayang di rumah. Tiba-tiba beliau bila jemaah nak datang ke masjid, tengok muka AJK ketat, orang balik. Tengok muka jaga garang, orang balik, orang menyampah. Baik pergi East Coast Mall daripada pergi masjid. Apa sebab? Kerana rupanya masjid dia tak bersedia bagus. Ada setengah masjid dia komplain, koma ni ustaz memang orang tak ramai, semayang pun satu soft. Kenapa pula? Payah kita orang sini, sebelah ni masjid, simpang depan masjid, perumahan ni 3 surau. Macam mana nak ramai? Ini cakap orang tak reti bersaing. Kita masjid ni macam meniaga juga. Kalau dalam dunia perniagaan dia ada persaingan. Orang kalau nak pastikan pelanggan ramai datang ke kedai dia, dia kena buat beberapa penambahbaikan. Servis kena bagus, layanan mesra, harganya berpatutan, makanan sedap, order cepat dapat, orang akan ramai. Kalau tak nak bersaing, mustahil. Sebab itu kadang-kadang kita respect ada orang dia berani mencipta perubahan. Dulu ada seorang saya kenal, dia jual burger depan McD. Orang kata dia gila. Gila orang ni, jual burger depan McDonald. Masa sebelum zaman masalah Yahudi ni lah, dia jual burger depan McDonald. Orang kata mustahil dia. Rupanya dia dapat cipta perniagaan yang bagus. Sebab kadang-kadang terlampau kereta panjang drive-thru, orang tak larat, baik order burger Melayu je. Cepat, sedap, panas. Jadi akhirnya dia dapat berniaga. Sebab itu masjid kalau nak bersaing dengan benda yang ada di luar, kenapa kita kalah dengan East Coast Mall? Kenapa kita kalah dengan KC Mall? Kenapa kita kalah dengan Giant? Apa sebab kalah? Baik itu saya selalu sebut masjid nombor 1 kena aircon. Minta maaf ni tak ngata mana-mana contoh. Contoh. Masjid kena aircon. Sini okey. Sini okey. Apa sebab? Kerana East Coast Mall aircon. Orang masuk saja buah sejuknya sedap. Orang malas keluar sebab sejuk. Maka di situ jugalah masjid dia kena ada aircon. Orang masuk tak keluar-keluar dah. Baring ramai suka.
Selain pada aircon masjid ni, PA system kena sedap. Dia sebab bila PA system sedap, orang jadi tertarik dengan bunyi-bunyi yang bagus. Dia PA system sedap ni, Piu Angah ya. Kalau imam tu tak sedap pun jadi sedap. PA system mustahak ni orang entertainment semua. Kita tahu PA system ni, macam dulu masa saya imam masjid negeri, kita punya PA system kat 700,000 kita keluar belanja. Apa sebab? Nak dapat kualiti yang bagus. PA system kalau harga 1 juta macam Shah Alam tu, batuk pun sedap. Batuk pun sedap. Soft, soft, rapatkan soft. Batuk tu ada delay suara. Kalau batuk sedap, so ceritalah imam bacaan dia. Saya dulu beli masjid negeri memang canggih lah. Dia ada macam iPad, komputer. Imam 1, imam 2, imam 3, imam 4. Dia bertugas, dia tekan nombor dia. Tip, dia akan auto tune suara. Auto tune makna sumbang pun jadi molek. Orang deftone pun boleh jadi sedap. Itu PA system punya peranan. Tengok Masjidil Haram. Walaupun Masjidil Haram ni dia tak azan pun orang datang. Tapi dia tetap PA system dia terbaik di dunia. PA system mesti mau terbaik. Pernah dengar humming Masjidil Haram? Sekali tak pernah. Alhamdulillah. Tak pernah sekali pun. Adakah engineer dia malaikat? Dah orang Arab tu lah. PA system mesti mau sedap. Yang ketiga, daripada segi imam. Imam kena sedap lah bacaan. Kalau imam sedap makmum pada imam, baik tak jadi imam. Dan imam kena good looking, handsome. Awak janganlah imam pakai t-shirt tugas tak boleh. Stokin kena pakai. Kuku boleh kayuh perahu nampak dia orang. Pakai stokin, baru display. Bacaan pun kena sedap. Kalau boleh good looking lah. Imam kalau handsome, orang siap buat live TikTok, suka. Imam pujaan hati, macam-macam orang buat sekarang. Sebab itu, kita kalau nak mendapatkan jemaah yang ramai, kita di masjid kena sediakan fasiliti yang sesuai untuk orang ramai. Dia sama macam sukan. Kalau kita nak dapat anugerah peringkat dunia Olimpik, kita kena sediakan player bertaraf mendunia. Kita kena sediakan fasiliti latihan bertaraf dunia, jurulatih bertaraf dunia, gimnasium bertaraf dunia, mentaliti bertaraf dunia. Maknanya masjid kalau nak suruh orang datang beramai-ramai, dia mesti bersedia menerima kedatangan orang. Masjid kena mantap, baru jemaah jadi tip-top. Tapi saya kadang lama jaga masjid. Dulu saya KPP masjid lama. 600 lebih masjid kita jaga. Kemudian jadi imam masjid negeri pun dah merasa. Jadi masjid ni kadang-kadang, masjid kita bagus, tapi jemaah tak tahu. Sebab itu saya selalu pesan pada mana-mana masjid, masjid kita kena bagus dan nampak bagus. Bagaimana nak nampak bagus? Ini zaman viral. Kena viralkan. Saya selalu sebut ini zaman poligam. Apa makna poligam? Politik gambar. Kena war-warkan aktiviti kita. Contoh hari ini buat program forum. War-warkan. Tulis je 1,000 orang datang. Tak ada kira je lah campur dengar online apa semua. Tulis je. Hebat masjid dia 1,000 orang datang. Padahal mungkin tak sampai, tapi kita kira online. Tak nipu, cakap lapik dia panggil. Tulis je. Semayang subuh. Dia kena viral. Ada setengah masjid tuan-tuan, dia tak tara mana pun hebat. Tapi sebab dia viral, tu je. Sebab itu kalau orang tanya saya macam mana ciri nak jadi masjid terbaik, awak ngaku je terbaik. Selesai masalah. Tuan-tuan sekalian, datanglah ke Masjid Kibsah. Masjid kami terbaik sekali di Kuantan. Inilah masjid yang terhebat. Datanglah ramai-ramai. Orang pun tengok, hebat. Padahal dia ngaku je. Dia ngaku je. Masjid kami tak ada pagar. Belambok masjid tak ada pagar. Tapi kamu tak ngaku. Lain kali ngaku je. Masjid kami boleh semayang, boleh tidur, boleh baring, ada ATM mesin. Datanglah ramai-ramai. Masjid lain pun ada juga. Kit awak tak ngabar. Jadi lepas pada ni, masjid kena ngabar. Saya banyak tengok Facebook masjid-masjid yang nak jadi masjid cemerlang, memang ngaku ya, selesai masalah. Nak tunggu Jabatan Agama bagi 5 bintang lambat, ngaku sendiri ya. Tandas kami, tandas terbaik. Zup, zup, dia buat video. Imam kami, imam terbaik. Zup, zup, dia buat je. Padahal tak ada anugerah pun. Ini kaedah zaman sekarang. Berkepiklah dengan wartawan, mengetes siang malam dengan admin page mana-mana. Sebab
kita nak memang kena ada pegawai publicity, pegawai perhubungan awam. Kerana masyarakat di luar sana, dia menilai itu masjid hebat hasil daripada medsos. Sebab itu, sebenarnya panjang lagi kalau nak ceritanya. Apa yang mustahak, di saat kita mengeluh, apa nak jadi masyarakat tak nak datang ke masjid, masyarakat boleh datang. Kalau kita jadikan masjid kita mesra kepada masyarakat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan kepada ahli panel kita yang pertama, Datuk Badlisha, di atas kupasan pembukaan forum perdana kita pada malam ini. Saya tertarik apa yang disebutkan oleh Yang Datuk berkaitan dengan masjid perlu bersaing dengan institusi ataupun tempat-tempat yang menarik di luar sana. Saya tertarik sebab apa? Sebab ini adalah contoh yang ditimbulkan di Masjid Al-Bushra, Merbuk. Kalau tak silap, boleh tengok dalam TikTok. Bagaimana dia menjadikan masjid ini sebagai satu tarikan sehingga kan hari ini menjadi viral. Viral, Ustaz. Maknanya ramai orang yang datang ke masjid, macam-macam ada di masjid itu sampai kata imam dia berlari siap nak cerita pasal kapek je. Tapi nak menceritakan masjid dia yang terbaik. Itu yang dibawa oleh Masjid Al-Bushra dan boleh menjadikan contoh, dan itulah yang dikupas oleh Datuk Badlisha sebentar tadi. Baik, kita teruskan kepada ahli panel kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Mahmud. Saya nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz, bagaimana pelibatan masjid dalam aktiviti masjid dapat membentuk peribadi yang lebih baik di kalangan remaja? Fadhil masykurah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa ba'd. Yang saya hormati lagi semuliakan Al-Fadhil Saudara moderator, yang saya hormati lagi semuliakan yang hormat Datuk Badlisha, yang saya hormati Dif-Dif kehormat, yang saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita dah dengar dah bagaimana cara nak mengajak orang. Secara tidak langsung apa yang diperkatakan oleh Yang Hormat Datuk tadi telah memberi gambaran kepada kita. Sebenarnya sesuatu yang hendak menjadi minat kepada kita, semua perkara menjadi minat adalah mestilah perkara itu selesa, baik, elok dan sebagainya. Orang ajak makan, kalau makan tak sedap, tak ada orang, gitu gaya. Kalau tempat kita nak ajak orang, tempat yang tak selesa dan sebagainya, orang tak nak pergi. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang remaja, maka agaknya lagilah susah nak mengajak dia. Sebabnya psikologi remaja ini berlainan daripada psikologi orang tua. Orang tua macam saya ni tak ada arah nak pergi dah. Nak pergi ke mall, naik tangga pun tak daya dah. Nak pergi ke mana lagi? Melainkan mereka duduk di masjid. Orang muda banyak tempat nak pergi. Banyak tempat. Malam-malam ni, kabus lantah benda-benda. Bagai-bagai, ya Allah. Membuatkan mereka, meninggalkan masjid dan pergi ke tempat-tempat yang mereka fikir baik, yang mereka fikir seronok, yang di sana akan ada kawan-kawan dia, member dia, godong dia dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebenarnya datang ke masjid ini dia tak kira orang tua ke, orang muda ke, perempuan ke, boleh juga. Dia mesti datang. Sebab apa mesti datang? Sebab masjid antaranya tempat yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tempat dimuliakan oleh Allah Taala, mestilah dipanggil di sana orang-orang yang mulia. Ada satu cerita tuan-tuan, kalau kita fahamlah, ya, bagaimana yang disebutkan oleh Syed Sabiq dalam kitabnya, dalam kitabnya, saya lupa kitabnya, ya. Dalam kitabnya, tak apalah saya sebut, tak tahu.
Said Sabiq menceritakan bahawa masjid ini tuan-tuan adalah merupakan satu tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala sediakan berbagai-bagai keistimewaan. Yang paling nyata, yang paling ketara iaitu jika seseorang itu memikirkan dalam hidup dia di dunia ini, dia inginkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Said Sabiq, disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang, saya tak baca hadis itu, baca maknanya sajalah, ya. Kisah bagaimana malaikat pergi ke masjid. Artinya tiap-tiap masjid ni akan dihadiri oleh malaikat. Malam ni pun ada juga. Ada juga. Tapi duduk mana wallahu a'lam. Agak duduk depan kali, tuan-tuan, sebab tak nak depan katnya gitu. Ataupun di mana wallahu a'lam. Lepas itu nak ringkaskan cerita bahawa Allah Subhanahu wa taala tanya malaikat. Wahai malaikat, kata dia, orang datang ramai-ramai ke masjid tu malaikat, dia nak benda. Allah Taala tanya dia gitu. Sedangkan Allah Taala Maha mengetahui. Saja je nak tanya. Kata malaikat, mereka datang beramai-ramai ya Allah. Mereka inginkan surgamu ya Allah. Surga. Ini kita bawa dari segi sudut mana? Sudut keagamaan. Tak ada orang yang tak nak surga. Sehingga ke orang kafir sendiri pun nak ke surga. Riuh bercakap tentang surga dan sebagainya. Ini kan pula kita orang Islam. Tak? Ke mana? Kata malaikat, dia datang Allah, dia nak surga. Allah Ta'ala kata, kalau begitu malaikat, tuliskan semua sekali nama mereka yang datang ke masjid itu. Kata dia, semua mereka itu adalah merupakan calon-calon surga. Calon-calon surga. Artinya kalaulah ya juara lagu tu tercalon pun dah, kawan suka dah. Oh, suka dah, tercalon bukan main lagi. Ini kan dah ditulis sebagai calon surga. Allah tanya lagi malaikat. Dia nak apa lagi ya malaikat? Kata malaikat, ya Allah, dia datang ke surga, ke masjid kamu itu, kata dia, datang ke masjid ini kerana mereka takutkan surgamu. Tak nak, takutkan nerakamu, tak nak masuk neraka. Begitulah. Memang naluri manusia ni, istilahnya bahawa tak ada siapa yang nak masuk neraka. Tak ada. Semua nak masuk, semua nak masuk surga. Oh, kata Allah. Sedangkan Allah mengetahui. Kalau begitu malaikat, tuliskan semua yang hadir ke masjid itu sebagai manusia yang terlepas daripada api neraka. Allahu Akbar. Ya, gitu kayaknya. Muslimin muslimat, panjang lagi lah hadisnya. Maknanya tuan-tuan muslim muslimat, kalau kita lihat daripada sudut agamanya, sudut kefahaman agama, sudut kefahaman minat manusia bahawa memikirkan bahawa dia akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berhadapan dengan Allah Taala, bahawa hidup ini sekejap saja, ya, kita tak namang tuan-tuan. Kalau kita fikir sudut itu, maka kita rugi, kita untung tuan-tuan. Sebab itu Luqmanul Hakim pernah menceritakan kepada anak dia. Dia kata, wahai anakku, kata dia, ya, wahai anakku, bahawa kita ni manusia ni, ya, terbagi pada 3/3. 3/3. 1/3 untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu roh, kata Luqmanul Hakim. Roh ni milik Allah Taala. Kita ni pinjamnya ni, ya. Ul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakan Muhammad, roh itu urusan Allah Taala, hak Allah Taala. Itu hak Taala. Kita diberi pinjam roh ini kepada kita, diberi pinjam kepada kita roh ini sejak daripada umur lebih kurang 120 hari dulu kemarin dalam kandungan ibu. Diberi pinjam sampai bila? Ila ajalin musamma. Pada suatu ketika, suatu masa yang Allah Ta'ala kenal pasti. Sebab di sini kalau kita fikir remaja-remaja, ayah remaja ke siapa tak kira, bahawa kita ni tuan-tuan muslim muslimat, Allah Ta'ala beri pinjam roh bila? Sampailah masa yang Allah Ta'ala tentukan. Bila tentukan, walaupun orang muda, walaupun kanak-kanak, walaupun orang tua dan sebagainya, Allah hantar malaikat untuk mengambil sebagaimana yang kita faham
yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Sajdah itu. Dia ambil roh kita. Itu hak Allah Taala. Wahai anakku, kata dia, bahawa yang 1/3 lagi untuk kita ialah apa dia? Amal kita. Tuan-tuan muslim-muslimat. Sebab itu masjid ni, tuan-tuan muslim-muslimat, tempat manusia beramal. Diasaskan masjid ini untuk memberi takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Arti amal itulah yang manusia fikir betul. Orang kena fikir bahawa kita perlu amal. Amal itu hak kita, bukan hak orang lain. Kita perlu amal. Ya, man amila salihan falyamsih. Siapa beramal dengan amal soleh, hak dia. Dia buatlah benda hak dia. Dan oleh kerana itulah hak kita, maka kita beria betul-betul. Dan 1/3 lagi, wahai anakku, kata dia, ya, 1/3 lagi ialah untuk cacing. Untuk cacing. Apa dia untuk cacing? Kata Luqmanul Hakim, ialah jasad kita, badan kita. Sebab itu kita fikir betul-betul. Jasad kita, kita makan, kita bagai-bagailah, kita siang malam pagi petang, siang malam pagi petang, kita menyediakan untuk cacing saja. Masuk dalam kubur esok, oh cacing kata, ya, bukan lemak berkrim suki ramai ni, sedap betul ni. Gitu. Baik, saya nak bawa pada itu. Jadi kita fikir dua contoh tadilah, daripada hadis dan apa yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim. Jadi pertama sekali tuan-tuan nak mengajak remaja ini, pertama sekali remaja itu perlu diberi pengetahuan, perlu diberi ilmu. Apakah hidup ini yang sebenarnya? Apa matlamat hidup ini? Ini sesuatu yang penting bagi dia. Sebab itu peringkat sekolah, cikgu ngajar, mana-mana orang ajar menceritakan matlamat hidup. Kalau orang jelas matlamat hidup, ya, tahu ke mana dia nak pergi lepas ini dan sebagainya, mereka pasti menuju ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak akan duduk di mana-mana. Mereka menuju ke masjid Allah Taala. Sebab dalam masjid ni duduk saja dapat pahala. Ni i'tikaf macam ni, tuan-tuan, saya semua sekali dia beri pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjalan pun dia beri pahala dan sebagainya. Allahu Akbar. Itu matlamat hidup. Jadi kita ni tuan-tuan, ya, cara bagaimana nak supaya semua manusia lah, bukan remaja saja. Kita nak mengatakan remaja ni bukan remaja tak baik, tapi remaja ni bagus. Kita kena jelas matlamat kita. Jangan tak jelas matlamat. Kalau tak jelas matlamat, nak ke mana kita lepas ni dan sebagainya, masalah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya suka memetik apa kata Hasan Al-Banna. Sesuatu yang menjadi minat seseorang itu, iaitu dipanggil iklim. Kata Hasan Al-Banna, iklim ataupun environment. Bagaimana yang Datuk cerita tadi, masjid mereka lawa, masjid mereka sejuk, masjid mereka di viral. Oh, memanglah itu di antaranya. Dan iklim itu kena bina. Kena bina. Kena buat. Tidak boleh tidak. Memakmurkan masjid Allah SWT ini bukan saja, ya, disebut dalam tafsir Ibn Katsir, dikata memakmurkan masjid Allah SWT ini bukan sahaja pergi ke masjid. Malah memakmurkan masjid ini ialah termasuk daripada sesiapa saja yang menjadikan masjid itu diminati, disukai. Termasuklah ahli-ahli yang ada kuasa, Tok Siak, Tok Imam dan sebagainya. Mereka ini pemakmur masjid Allah SWT. Bukan kita saja. Artinya semua orang memainkan peranan penting untuk memakmurkan masjid ini. Sebab itu kita mesti membina sesuatu yang baik. Orang akan minat, orang akan suka. Sebab itu orang tempat, ya, dalam hidup ini tuan-tuan, kalau tempat yang tak seronok, menjemukan dan sebagainya, maka tak ramai datang. Kadang-kadang tuan-tuan muslim, kadang-kadang lah, bukan semua. Kadang-kadang, ya, bila remaja-remaja datang, di antaranya lah setengahnya masjid, ahli-ahli yang tak kuasa masjid, ya, imam ke siapa ke, memandang serong kepada remaja-remaja ni. Dia kata, datang tu adalah tu, dia kata gitu, ya. Datang tu nengok selipar lah tu. Contohnya, datang tu kita letakkan suatu tanggapan yang negatif kepada remaja. Sebab tu remaja-remaja tak tahu. Jadi kalau dia itu, ya, remaja itu dijadikan sahabat, dijadikan
kawan, dijadikan orang yang penting dalam sebuah masjid, insya-Allah ramai. Sebab itulah kalau boleh ahli-ahli yang tak kuasa masjid itu janganlah lantik orang tua sangat. Kadang-kadang tak erut dah. Ya tua macam saya ni. Saya tak tua sangatlah. Ngaku je tua. Gitu gayanya. Ya, lantik yang muda-muda. Yang muda ini bila nampak yang muda dia akan, walaupun dia tak, yalah, bagai-bagai perkara yang agak dia tak boleh, tapi dengan dia ada itu, dia boleh menjadikan minat kepada remaja. Tempat-tempat kita tengoklah. Tempat-tempat yang mana ramai anak-anak muda, remaja dan sebagainya, maka yang datang ramai anak muda. Kalau tempat tu orang tua je tu, pacik-pacik semua ni, tak sedap lah. Tempat-tempat hiburan, tempat-tempat apa-apa ramai remaja, maka datang mereka menarik remaja. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat, maknanya tuan-tuan muslimat, ini perkara penting yang kita mainkan, ya. Yang ketiga, yang terakhir sekali ya tuan-tuan, sebab forum ni kan, kita mestilah memberi kefahaman. Sebabnya tuan-tuan muslim-muslimat, nak membawa orang datang masjid ini, kita tahulah, orang semua dah jelas, ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyata dah, mesti jelas, mesti dia iman yang mantap, ya. Bagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Taubah ayat 18 tu. Tuan-tuan dengar dah, tuan-tuan hafal, saya tahu ni, semua hafal belaka ni, ya. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus salah wa atuz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Ayat ini maksudnya tuan-tuan, hanya saja orang yang memakmurkan masjid Allah Ta'ala ialah orang yang beriman. Itu antara orang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Artinya bahawa jika dia beriman pada Allah, dia akan datang masjid. Dia beriman pada hari akhirat. Dia takut akan balasan Allah SWT dan takut kepada inginkan ganjaran Allah SWT. Dia jenis orang semayang, orang keluarkan zakat, dan dia tak takut, ya, selain pada Allah Ta'ala. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa itulah keadaannya. Nak makmurkan masjid, kita mesti membina masyarakat di sekitar kita ini, kumpulan masyarakat yang beriman pada Allah, beriman pada akhirat, yang kaki semayang dan sebagainya. Kalau sebuah kampung, sebuah tempat itu banyaknya tak semayang berlaku, petang-petang meraya kulum, meraya kilir, tak lepas, ya, enjoy tiap-tiap masa, tak ada nak pergi masjid. Sebab itu kita membentuk suasana di luar pada masjid itu. Luar pada masjid, siapa saja, remaja ke siapa saja, bentuk mereka itu supaya beriman pada Allah Ta'ala, beriman pada hari akhirat, dan mereka ni kaki semayang. Kalau tak kaki semayang, payah datang masjid. Datang nak buat apa? Nak curi tabung masjid. Baru-baru ni tuan-tuan dah tengok berapa masjid yang kena curi TV besar tu kat belakang tu. Saya pergi ke masjid Bukit Go, tengok tak ada dah. Tengok biasa kita tengok, masa waktu dah ni, rupanya dah, kata dia, habis dah, kena kebas TV. Banyak TV kena kebas. Patutlah tuan-tuan ada je TV murah di kedai-kedai TV. Rupa gitu kerja ni. Kita membina masyarakat tak beriman, tak semayang, maka akan kosonglah masjid tu. Akan tak ada lah orang datang masjid dan sebagainya. Maka ini ada antara. Tak kira lah, saya nak sebut dan sudut ini. Sebab itu remaja-remaja, kalau kita sebut remaja, biarlah kita berjaya membina remaja-remaja yang beriman pada Allah Ta'ala. Ya, buat program-program untuk meningkatkan iman mereka, meningkatkan mereka beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, mereka minat semayang dan sebagainya. Barulah mereka datang. Ini Allah Ta'ala kata caranya. Dan Ibn Abbas menyebutkan, gitu caranya. Ya, moga-moga Allah Ta'ala, moga-moga mereka ini akan dapat petunjuk Allah Ta'ala. Artinya bahawa tuan-tuan, dengan cara ini kita akan dapat datang bersama-sama untuk menunaikan semayang, untuk melakukan berbagai-bagai program di dalam masjid ini. Itu dia. Okey, setakat ini saja untuk pusingan ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi. Mari terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Haji Imam Muhammad, di atas kupasan seperti tadi. Saya teringat bila masuk di Masjid Unisan ni Ustaz, kalau ikutkan Masjid Unisan ni menjadi imbauan kenangan lalu. Kerana saya adalah mantan daripada alumni lah, pelajar KIPSAS yang sekarang ni telah dinaik taraf kepada Unisas.
Jadi seperti mana yang disebut oleh Ustaz Muhammad tadi, memang banyak program-program yang dianjurkan di Masjid Universitas sehingga kan hari ini kita lihat program forum perdana kita dihadiri hampir 1,000 orang. Di depan kita ni. Sebab Facebook Live tu Ustaz. Itu maklumat Facebook Live kita juga telah ditayangkan di Facebook Live PKZ. Kerana program kita pada hari ini antara kerjasamanya antaranya adalah daripada Pusat Zakat Pahang. Baik, saya pun menerima banyak SMS ni, persoalan-persoalan daripada ramai juga ni. Rasanya 5 minit sebelum subuh baru kita berhenti raja ni. Baik, kita teruskan kepada pusingan kita yang kedua. Kita teruskan kepada daripada kita yang pertama semula, itu Alfa pada Datuk Badli Shah kita. Baik, soalannya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lebih cenderung mendekati masjid dan menjauhi maksiat? Fadhal masykurah. Muslimin muslimat sekalian, ada satu kajian pernah dibuat. Kenapa maksiat ni berlaku? Selain daripada faktor, dia panggil the factor of shaitanization. Itu faktor setanisasi itu memang of course lah, tak boleh nak elak. Tapi kenapa maksiat boleh berlaku? Ini kajian di peringkat penguatkuasa Jabatan Agama. Maksiat ni boleh berlaku bila ada dua perkara. Pertama kehendak, yang kedua peluang. Kalau ada kehendak tapi peluang tak ada, maksiat tak jadi. Macam contoh kita duduk dalam kipsah atau nipsah ni, nak sangat berdating, contoh, nak sangat duduk dengan perempuan pegang tangan. Kehendak tu ada, tapi peluang tak ada. Sini kan Universiti Islam, kan Islam, jadi dia jaga anak. Dia tak adalah benda-benda tak ada. Jadi peluang tu luar pagar cerita lain. Dalam tidak ada. Artinya ada kehendak tapi peluang tak ada, maksiat tak jadi. Begitu juga ada peluang tapi kehendak pula tak ada. Peluang banyak tapi tak terdetik di hati pun nak buat pun tak jadi. Saya pernah jumpa pelajar-pelajar kita di luar negara. Dulu pernah di Australia. Ada pelajar kita menyewa rumahnya dekat Sydney tu, dekat dengan Bondi Beach. Bondi Beach ni saudara-saudari, belakang tu Bondi Beach tu dia nudist beach. Pantai orang mandi telanjang. Situ memang orang putih mandi semua tak baju, dia berseluar tapi tak baju, laki perempuan. Saya tak pernah pergi, orang cerita. Jadinya budak-budak Malaysia ada yang rumah di situ, dia orang kata kami ni dah nyewa setahun dua, tak pernah sekali pun pergi. Nampak? Iman kuat belakang rumah. Walaupun ada peluang tapi jati diri kuat, tak pergi. Ada budak kita benda tak ada, dia cari sampai dapat. Sampai dapat. Panjat bukit mana dia carinya. Ini dak, belakang rumah je peluang, tak buat. Saya jumpa student yang duduk dekat King Cross, dekat kawasan Sydney tu, memang kawasan tak senonoh lah. Tak pernah pergi. Situ ada orang menari itu ini, dia tak pernah pergi. Artinya kalau kita ada peluang tapi tak ada kehendak, maksiat takkan jadi. Dalam konteks masjid pun sama juga Ustaz. Masjid ni ada orang dia ada hasrat nak pergi masjid tapi jauh atau dia tak sihat, tak pergi juga. Ada keadaan juga masjid sebelah rumah tapi tak pernah pergi juga. Artinya peluang ada, dia pula tak nak pergi pun tak jadi juga. Dia kok mana pun pergi masjid ni, dia atas orang sebenarnya. Ada orang ni bobol lah aircon 10 sekalipun masjid. Kalau jenis mazhab tak pergi masjid, tak pergi. Dah ada orang memang pesen begitu, dia pergi Mekah, dia semayang hotel je. Dia tak pergi Masjidil Haram pun, dia bayar beribu-ribu, dia semayang surau hotel je. Semayang, dia kata aku malas serabut. Dia pergi Kaabah tu masa buat umrah dengan wida. Betul tak ada lah. Dia kata malas, korang ramai Covid payah dia kata. Kalau nak semayang bujur katil, baik buat rumah Kuantan je, pergi semayang, tak payah pergi umrah. Tak, dia bukan pesen orang masjid. Sebab itu ada orang bila kita tanya, bang, ngapa tak nak pergi masjid? Masjid panas. Masjid Kipsah contoh, panas. Nak semayang macam mana? Peluh. Tak kedai lah lepas kita forum ni, Majlis Agama sponsor. Contoh. Sebab zakat pun dah datang ni. Gaya-gaya sponsor. Sebab zakat dengan majlis kan, adik-beradik kan.
Pup dia sponsor 6 aircon. Sejuk semua, imam pakai jaket semayang. Tapi mamat ni yang jenis tak pergi masjid, dia tak pergi juga. Bila tanya, aircon dah ada 10 dah, apa tak datang? Parking payah. Kawan kadang parking jauh, pagar belah sana tutup malam, susah. Okeylah, kita pun buat parking yang luas. Tak datang juga masjid. Ngapa engkau tak datang masjid? Imam sombong. Selisih, tegur, pedok. Salah imam pula dah. Dia suruh imam ni jadi macam pramugari. Selamat datang, boleh cek boarding pass, selamat datang, apa khabar, selamat datang. Dia suruh begitu agaknya. Katalah imam memang bekas pramugara, dah bagus sangat, selamat datang. Okey, kita nak baca apa? Surah yang syak ni kan ada sebarang cadangan. Surah apa nak baca, takutkan panjang sangat ke? Baik betul imam macam pramugari. Tak datang juga. Bila tanya buat apa mu tak datang? Bilal sombong sangat Bilal. Bilal sumbang, bukan sombong, sumbang. Bilal sumbang, baca hantar Allah, tak sedap langsung. Sakit telinga. Dia kebetulannya komposer. Contoh komposer jenis teliti ni. Apa sumbang, bacaan tak sedap. Katalah kita ambil Bilal terbaik dah, Kori Malaysia. Bilal tu Kori. Tak datang juga. Bila tanya, apa tak datang? Bila bagus, imam bagus. Siok, bengkeng sangat dia kata. Kawan salah letak selipar, dia marah. Kesimpulannya, kalau jenis pemalas lah. Buatlah macam mana pun, cabutan bertuah pun dia tak datang. Sekarang ni, ada masjid buat sembahyang subuh macam jemaat. Buatlah program. Saya kerap diajak orang mengisi program. Ada masjid buat bagi duit ni. Tiap-tiap hari bagi RM5 ke budak-budak sekolah. Siapa datang bagi RM5, bayangkanlah. Tak ada hal lah masjid, duit ada insya-Allah. Ada masjid terpaksa buat cabutan bertuah. Kepada jemaah jangan balik dulu. Di bawah sejadah tu nanti kita akan tengok bawah tu ada nombor. Jadi kita akan dah macam la ilah macam pampai pula dah. Kita lihat siapa yang kena. Tik, dapat dia. Saya pernah membagi basikal dalam masjid ada. Terpaksa buat begitu. Tapi kalau jenis pemalas, tak datang juga. Tetap tak datang. Panggillah artis macam mana pun tak ingin dia datang. Apa sebab? Mudah saja. Kerana soal nak pergi ke masjid ni, dia bukan soal tahu, tapi mahu. Tak ada orang tak tahu sembahyang masjid ni pahala besar. Tak ada orang tak tahu bahawa orang lelaki dia kena sembahyang di masjid. Takkanlah budak universitas tak sembahyang di masjid. Ustaz semua ni kan. Contoh. Takkan orang universitas tak tahu orang lelaki tak boleh sembahyang kepala katil kat asrama. Tahu. Tapi ngapa tak datang masjid? Bukan tak tahu, tak mahu. Mahu ni, mencetus mahu susah. Sebab iman kita ke masjid ni kerana iman. Ilmu. Nih, tuan-tuan yang datang malam ni, bukan kerana ilmu, kerana iman. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut yang datang masjid orang beriman. Ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang mengimarahkan masjid ni orang yang beriman je kepada aku. Beriman makna percaya kepada Allah. Sebab itu tak mesti awak sekolah agama awak akan pergi masjid hari-hari, belum tentu. Kadang orang sekolah vocational je pergi masjid hari-hari. Adakah awak ustaz mesti awak sembahyang jemaah di masjid? Tak, kadang engineer jadi masjid ni. Kerana pergi masjid bukan kerana ilmu, kerana iman. Pergi masjid ni kerana hati. Hati ni kalau dia dah baik, baiklah. Baik tu Kiai Haji Abdullah Jimnastiar. Dia buat satu sajak, jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati lantera hidup ini. Bila hati sudah bersih, pikiran pun akan jernih, semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh hati. Baik itu Nabi sebut dalam badan kita ni ada raja. Siapa dia? Hati. Kalau hati kata gigi, hati kata tak gi. Kalau dalam bahasa kasar sikit, orang munafik tak pergi masjid ni. Kata An-Nazal bin Saburah radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut al-munafiqu fil masjid kat-tayri fil qafas. Orang munafik dengan masjid bagai burung dalam sangkar.
dia takkan selesa. Dia tak seronok. Burung dalam sangkar mungkin orang tak berapa cam. Kucing dalam sangkar, sebab ramai pencinta kucing. Bayang kucing duduk dalam sangkar. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Sedih tak kita tengok? Sedih. Begitulah perasaan munafik dalam masjid. Miau, 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 miau. Bilalah nak habis ceramah. Aku ni lapar. Nak makan je ni. Contoh. Baik itu mari kita muhasabah diri. Adakah kita ini Allah Ta'ala bagi gerak hati untuk ke masjid? Kita doalah kepada Allah. Moga-moga kita ini sentiasa tenggelam dalam rasa syukur dan terima kasih atas nikmat. Orang yang tenggelam dengan nikmat, di rumah Allah lah tempat dia melepaskan kerinduan. Berapa ramai orang kita, orang Islam, pergi luar negara haram pergi masjid. Patutnya awak pergi Singapura cari masjid, pergi Hong Kong cari masjid, pergi semua negara dia akan cari masjid. Ni pergi London setiap tahun, masjid Central of London tak pernah pergi. Memanglah kita tanya apa tak pergi lah, kawan jamak nak pergi buat benda. Jamak di hotel sudahlah, takkan subuh pun jamak juga. Kita orang Islam dengan masjid ni macam ikan dengan air. Ikan kalau tak kena air, dia mati. Kalau tak mati pun dia jadi ikan masin, ikan kering. Jadi kita ni macam ikan masin je kalau tak pergi masjid. Tengok sejarah Islam syarat dengan cerita masjid. Isra' Mi'raj itu cerita perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Hijrah, benda pertama Nabi buat bina masjid. Artinya masjid takkan berpisah daripada diri kita. Maka marilah adik-adik muslimin muslimat, sibuk kot mana pun, sehekalah pergi masjid. Kata cinta Nabi, qasidah bagai-bagai. Kalau cinta Nabi kena buat 7 perkara yang Nabi tak tinggal. Pertama tahajud, kedua sentiasa berwuduk, ketiga istighfar setiap hari, keempat bersedekah setiap hari, yang kelima jaga sembahyang duha, yang keenam baca Quran tiap hari, dan yang ketujuh Nabi tidak tinggalkan sembahyang jemaah di masjid. Jadi marilah kita ke masjid. Ini rumah Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Badisyah di atas kupasan cukup menarik seperti tadi. Saya teringat akan satu kisah bagaimana yang disebutkan oleh Datuk Badisyah berkaitan dengan bagaimana Rasulullah menyebut orang yang tidak hadir ke masjid ini adalah orang munafik. Kisah seorang pemuda yang menahan Rasulullah keluar daripada masjid. Dia tanya satu soalan. Apa soalan dia tanya? Antara soalan dia tanya ni, soalan ni dia kata, bilakah tarikh berlakunya kiamat? Lalu Rasulullah jawab apa? Itu soalan bukan penting lagi, tak penting pun. Tak penting lagi. Sebab apa? Sebab soalan yang penting yang perlu kamu tanya ialah apakah persediaan untuk kita berdepan dengan hari kiamat. Itu persediaan, itu yang penting sekali. Bila berlaku kiamat tak penting. Persediaan untuk kita berdepan dengan akhirnya jawapan daripada pemuda tadi dia kata apa? Aku nak kata sedia beria sangat pun tak tahu, dia kata. Nak kata semayang biasa-biasa. Zaman Rasulullah, semayang biasa-biasa adalah orang yang tidak meninggalkan salat berjemaah di masjid. Itu antara rentetan daripada apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil atau Badisyah sebentar tadi. Baik, kita teruskan kepada ahli panel kita yang kedua untuk pusingan yang kedua ini. Baik, Al-Fadhil Ustaz Mamumah, bagaimanakah masjid boleh berfungsi sebagai pusat komuniti yang mendidik umat Islam tentang pentingnya menjauhi maksiat dalam kehidupan harian? Fadhil masykurah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah. Memanglah di masjid ni adalah merupakan institusi pendidikan, tempat mendidik. Nama masjid artinya bahawa di masjid ni tak ada benda maksiat. Tak ada orang datang ke masjid nak buat maksiat, tak ada. Semua sekali melakukan kebaikan, mendidik dan sebagainya. Sebab itu zaman Nabi SAW. Ya, masjid ini merupakan tempat segala-galanya, kita tahulah. Ya, termasuklah masjid ini juga tempat yang mana Nabi menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam. Nabi baca hadis dan sebagainya. Kita baca dalam kitab, kita mengatakan bahawa Nabi ni memang dia minat masjid. Dan sahabat-sahabat bila Nabi ada, mereka duduk dengan masjid. Mereka duduk hadapan Nabi. Nabi, tuan-tuan muslim-muslimat, kalau pagi-pagi dia tak akan keluar, melainkan setelah
waktu terbit matahari. Itu dia. Bukan duduk saja. Di antaranya apa yang dicerita oleh Nabi, apa yang ditanya oleh sahabat akan menjadi ilmu pada. Itu dia kata. Sebab itu tuan-tuan, kata Junaid al-Baghdadi, ya, seorang ulama, dia kata dalam masjid ini tuan-tuan semua ada. Pengajaran agama, termasuklah hadis dan sebagainya. Dalam masjid ini juga tuan-tuan, ada contoh-contoh yang baik, adab-adab yang baik. Dalam masjid inilah ya duduknya para fuqaha, para bijak pandai. Macam malam ini, ramai ni bijak pandai depan ni, pandai pada ahli panel lagi ni. Saja je duduk diamnya ni, ada ramai. Sebab itu bila mereka tak jadikan semua ini sebagai sumber ilmu kepada dia, tak adalah. Sebab itu kata Junaid al-Baghdadi, man lam yasma'ul hadis wa yujalisul fuqaha wa ya'khudhu adbahu minal muta'addibin afsada man ittaba'ahu. Kata Junaid, bukan hadis ni, kata Junaid, ya, siapa-siapa yang mana dia ni tak minat mendengar hadis. Maknanya tuan-tuan muslim-muslimat, dalam pengajaran masjid memang dia baca hadis, dia baca Al-Quran dan sebagainya. Tak minat dengar. Semayang, datang semayang, lepas semayang cabut balik. Bukan banyak kerja tak juga, saja je nak balik. Dia jenis orang. Ya, kadang-kadang balik sudah. Orang ngajar ke, orang tak ngajar ke, dia buat tak tahu je. Dia fikir datang masjid. Satu, dia tak dengar hadis. Tak dengar. Dan tidak mau duduk bersama dengan para fuqaha. Tak mau duduk bersama dengan biak pandai ilmu. Ya, macam halaqah-halaqah kita pergi Masjid Madinah contohnya, ada kumpulan-kumpulan situs kelompok dan sebagainya. Kalau kita pergi umrah misalnya tu, ya, banyak orang ajar masjid, kita pun tak duduk pun. Dah, kan? Lepas semayang baliklah, meraun, beli tu beli ni sebagainya, tak duduk. Atas alasan tak faham cakap Arab. Tuan-tuan muslim-muslimat, yang penting tuan-tuan muslim-muslimat, kita faham tak faham itu soal kedua. Allah Ta'ala beri faham, Allah akan beri, tak ada masalah. Tak ada masalah tuan-tuan. Kita tahu duduk dalam masjid itu dapat barakah. Barakah ini yang penting sekali tuan-tuan. Kita minta Allah Ta'ala masuk masjid, Allah maftah li abwab rahmatik, kita minta Allah, minta rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala tu masalah mengajar. Tak nak duduk pun. Macam forum dan sebagainya, tak nak. Mereka lebih suka meraya di luar. Hak raja semayang, orang azan datang, baguslah juga. Dan di dalam masjid juga kata akan ada orang-orang yang bagus, ulama-ulama, orang-orang yang bagus, orang yang baik, berakhlak mulia. Dia tak mau wa ya'khudhu adbahu minal muta'addibin. Tak nak tiru perangai-perangai, akhlak-akhlak, tingkah laku orang-orang datang ke masjid. Sebab datang dalam masjid itu dah merupakan tempat pendidikan. Tak payah, tak dengar tak apa, tiru saja, tengok saja. Oh, orang ni cantik dia, pakai gini, pakai gini. Hari ni, okey, tiru sikit. Dia ni duduk dalam masjid, masuk masjid, duduk senyap. Kita tiru benda tu. Kalau kata Junaid al-Baghdadi, kalau mereka tak ada ketiga-tiga benda ni, ya, tak ada ketiga-tiga benda ni, afsada man ittaba'ahu, maka dia ni boleh merosakkan orang yang mengikut dia. Sebab itu sekarang tuan-tuan, itu masalahnya. Kalau dia seorang bapa, dia merosakkan anak dia, merosakkan isteri dia. Kalau seorang ketua jabatan, contohnya lah, tak minat ke masjid, banyak kerja dan sebagainya, nanti pencen baru datang masjid, afsada man ittaba'ahu. Kalau dia pengetua ke guru besar ke, tak semayang, suruh budak semayang, dia pun tak semayang, dia merosakkan orang yang mengikut dia. Artinya bahawa tuan-tuan, dia ni telah membuat sesuatu perkara yang merosakkan orang dan menjadikan mereka terjerumus kepada maksiat. Artinya kita ni tuan-tuan, sebab itu masjid ni ada belaka, ada ngajar, ada bagai-bagai contoh yang ditunjukkan dalam masjid dan bagai-bagai lagi. Kenapa? Kerana bila kita tengok benda itu, kita tiru benda itu, kita dengar ilmu dan sebagainya,
ini boleh menjauhkan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid memang. Masjid ni tuan-tuan, sama ada orang ngajar ke tak ada orang ngajar ke, memang dia Allah Taala beri kepada kita rahmat. Ya. Kita minta dengan Allah Taala. Sebab itu bila nak keluar tuan-tuan muslimat, kita minta dengan Allah Taala, ya. Minta dengan Allah Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita rahmat, beri kita. Tuan-tuan sekalian, jadi masjid ni tuan-tuan memang semula jadinya dia mendidik manusia. Mendidik manusia semula jadi dah. Sebab itu Nabi SAW buat masjid. Masjid pertama di Quba, tuan-tuan tahulah, dan Masjid Nabawi dan sebagainya. Itu sebab itu masjid sahabat-sahabat Nabi SAW, kita tengok sampai di antaranya sahabat-sahabat Nabi sanggup menjadi ahli suffah yang duduk di ujung-ujung di lolo masjid saja. Bagus, baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, duduk dengar Nabi tiap-tiap hari, dia duduk luar je. Lama-lama sehingga dalam satu riwayat mengatakan bahawa satu hari Abu Hurairah, usia Nabi dah tua dah. Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW sedih, nampaknya muka moyok je. Nabi tanya, Abu Hurairah, kenapa ni sedih sangat ni? Kata dia, saya memikirkan ya Rasulullah. Kata dia, ya, saya memikirkan terlalu banyak dah saya hafal dalam pemikiran saya, dalam otak saya banyak hadis-hadis Nabi SAW. Tuan tengoklah dalam hadis-hadis banyak an Abi Hurairah semua. Allahu Akbar, Abu Hurairah banyak merawat. Saya takut Rasulullah kalau Rasulullah tak ada nanti, ya, saya akan lupa Rasulullah. Saya akan tak ingat Rasulullah. Ini antara para sahabat. Keadaan para sahabat ni bayangkan ni antara mereka otak-otak yang bagus dan sebagainya. Bacalah hadis yang panjang dan hadis Abu Hurairah menceritakan sahabat-sahabat ni. Ketika Nabi mengajar, Nabi menyampaikan, ada kata Abu Hurairah, ada yang mana mereka ini Nabi kapok, tu ingat. Nabi kapok tu, otak bagus tu. Ada yang menulis-nulis cari tempat menulis dan sebagainya. Itu katanya. Lalu Nabi kata, wahai Abu Hurairah, tak usah takutlah, tak usah bimbang. Mari dekat saya ni. Mari dekat saya ni. Maka Nabi pun Abu Hurairah membentangkan, kata dia ridak lah yang tak tahu kan. Kata Nabi, surung tangan bawah tu, ambil rapat ke dada. Abu Hurairah buatlah. Ya, Nabi masa dia bentangkan ridak tu, Nabi buat gini. Dan ini tuan-tuan boleh tengok cerita ni dalam kitab Bimbingan Mukmin, cerita bagaimana kisah ni, ya. Abu Hurairah ambil rapat ke dada dia. Dan lantas kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, awak sampai sudah awak takkan lupa apa yang telah awak hafal. Allahu Akbar. Tengok, kerana duduk masjid. Masa itu masjid ada institusi pendidikan, tuan-tuan muslimat. Kita hari ni wallahu alam lah. Sebab kadang-kadang masjid pun tak ada ceramah juga. Kadang-kadang tak ada ngajar juga. Di antara orang lari sebab tak ada ngajar pun ya juga. Ya, itu ni. Kejap tengok, tak ada pula ustaz tu, balik lah. Tak ada pula, dah 2-3 hari, tak payahlah. Tak ada ustaz taruhnya gitu kayaknya. Kerana ustaz tak konsisten. Ustaz yang tukang ngajar tu, mana yang mengajar masjid tak konsisten. Ada kadang tak ada, ada kadang tak ada. Sebab itu tuan-tuan muslimat, bolehnya lah. Kalau boleh, ya. InsyaAllah kita kalau ustaz dia tak datang, beritahu, ya. Dan beritahu pada dia, dan cepat-cepat kita cari ganti dia. Supaya apa? Supaya orang tahu di sini tiap-tiap hari ada program, tiap-tiap hari ada pengajaran. Maka dia sudah menjadi institusi. Dan bila manusia berilmu, bila manusia beriman pada Allah SWT dan sebagainya, insya-Allah akan jauhlah perkara maksiat. Kurangkan. Jadi kita ni masa tu. Tapi itulah kita kadang-kadang maksiat itu lebih banyak. Lebih banyak pada masjid lagi. Maksiat ni banyak. Allahu Akbar tuan-tuan. Bagai-bagai maksiat, bagai-bagai. Bukan forum perdana saja, maksiat perdana pun ada tuan-tuan. Maksiat perdana pun ada. Bagai-bagai tuan-tuan. Allahu Akbar. Maka itulah. Jadi sebabnya bila manusia mula tuan-tuan muslimat menjauhi masjid, maka dia tertanggal ilmu, dia tak cuba meniru orang, tak ada. Akhir-akhirnya dia menjadi orang yang merosakkan orang mengikutnya. Habislah kita. Itu muslimat sebagai akhirannya. Maka sebab itu tuan-tuan, kita tak dapat nafikan bahawa masjid adalah pusat ilmu.
Ya, bila seorang berilmu, insya-Allah dia akan jauhlah daripada maksiat kepada Allah Taala. Tapi syarat jaga-jaga, jangan yang di luar sana lebih kuat lagi menarik kepada maksiat. Lama-lama silap-silap hari bulan cair juga jadinya tuan-tuan. Cair juga. Ya, gitu gayanya. Ini kena jagalah tuan-tuan muslim-muslimat. Ya, kena jaga jangan banyakkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila banyak maksiat akan larilah kebaikan, larilah kebajikan dan sebagainya. Sebab itu kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, dia kata ya, banyak disebutkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah di antara perkara-perkara laknat Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada kita ini tuan-tuan, antaranya laknat Allah Taala, iaitu apa laknatnya? Di antara laknat itu tuan-tuan, manusia ini terdedah kepada maksiat. Bila terdedah kepada maksiat dan tidak ada pula orang lain mencegahnya, tak ada usaha untuk menghalangnya, akhir-akhir manusia lama-lama terpikat kepada maksiat. Akhir-akhir lama-lama hati mereka tertumpuk pada maksiat. Akhir-akhirnya tempat-tempat ibadah akan ditinggalkan begitu saja. Ini banyak berlaku di tempat-tempat lain dan sebagainya tuan-tuan. Allahu Akbar. Untuk minta negara kita tak salah gitu tuan-tuan ya. Kita jaga-jaga. Okey tuan-tuan, itu gayanya. Jadi yang penting bagi kita, ambillah peluang masa kita hidup ni tuan-tuan untuk menimba sebanyak mana mungkin ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan dihilangkan ilmu-ilmu yang sedia ada pada kita insya-Allah. Okey, setakat ini saja. Wallahu alam. Wassalamualaikum. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad di atas kupasan. Saya tertarik satu kata-kata yang saya nak kongsikan dengan sidang jemaah sekalian, penonton-penonton sekalian, iaitu masjid, kehadiran ke masjid ini perlu dipaksa. Setelah dipaksa akan menjadi biasa, adalah bisa tegang biasa. Bila dah biasa akan tumbuh rasa cinta. Kalau dah cinta, bila waktu solat tak datang masjid, rasa bersalah dan berdosa. Ini bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad sebentar tadi, apa yang Allah sebutkan, yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yang selalu kita duk dengar, khatib duk baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Terbukti bila orang datang masjid, tak ada yang datang masjid tak tutup aurat. Orang datang masjid, tak ada yang datang masjid pakai seluar pendek. Orang datang masjid, tak ada yang datang masjid ni tak pakai tudung. Bermakna secara tak langsung, walaupun Allah sebutkan dalam Al-Quran itu takwanya bukan hanya dalam masjid, tetapi takwanya di luar. Di luar pun sekalipun, walaupun bukan dalam masjid, tetap kena rasa takut dan takwa kepada Allah SWT. Tetapi masjid menjadi punca kepada mendidik untuk kita berbuat kebaikan. Jadi itu antara kupasan yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Untuk pusingan kita yang kedua, kita telah berada pada pusingan yang kedua, yang mana sekitar lebih kurang 1 jam lebih kita bersiaran secara langsung. Jadi saya tak nak bacakan soalan-soalan ni yang telah di SMS ataupun WhatsApp kepada saya. Saya nak buka ruang kepada sidang penonton yang hadir meraihkan pada malam ini untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel kita jika ada. Jika ada soalan yang bertanyakan, boleh angkat tangan dan kita akan minta kru kita untuk berikan mic untuk bertanyakan soalan. Ada tu? Kalau ada, boleh angkat tangan. Kita buka peluang untuk sidang jemaah untuk bertanyakan soalan. Okey, balik tafadhal. Tafadhal. Boleh bantu beri mic. Sebutkan nama, daripada mana, bacakan soalan. Tes. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Isfahmi. Saya dari KKTN Kuantan. Soalan saya adalah, bagaimanakah cara untuk kita kekal istiqamah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimanakah cara untuk kekal istiqamah dalam mendekatkan diri kepada Allah? Kekal istiqamah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Kita terus kepada ahli panel kita yang pertama.
Fadil Ustaz Datuk Badli Shah mungkin boleh menjawab persoalan. Kita bagi tak panjang, tak pendek, lebih kurang 5 minit. Fadil tafadhal masykurah. Muslimin muslimat sekalian, istiqamah ni benda susah. Sebab itu Nabi SAW ketika turun ayat fastaqim, beruban rambut dia. Kenapa istiqamah susah? Sebab istiqamah ni dia yang mudahnya istirahat. Itu mudah. Istirahat mudah sangat. Dia yang susah istiqamah. Itu susah. Berapa ramai orang masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik ke Malaysia haram pergi masjid. Berapa ramai? Bila tanya, engkau bukan mau balik umrah, apa saya tak nampak di masjid? Aku duduk Mekah 11 hari. Pahala sana makan tak habis. Kalau mati hari esok Tuhan hutang pula dengan aku. Dia kira pula begitu. Istiqamah ni susah tuan-tuan sekalian. Tapi kalau tanya kepada saya macam mana kita nak teruskan momentum, ingat bahawa masjid ini dia adalah syiar kita, kebanggaan kita. Sebab itu syiar ini kalau dari segi harfiah hanya maknanya tanda. Tanda nak menunjukkan di kawasan itu ada orang Islam ataupun menunjukkan di situ ada Islam. Sebab itu syiar ini dia merujuk kepada beberapa perkara. Dia boleh syiar ni dalam bentuk tempat-tempat yang mulia. Contohnya Masjidil Haram, masyair, tempat wukuf. Termasuk juga masjid, sofa, marwah. Ini semua adalah syiar. Kita kena pertahankan. Yang kedua, syiar ni juga dalam bentuk waktu. Bulan Islam, Zulkaidah, bulan Rabiul Akhir, bulan Rejab dan seumpamanya. Kita kena bangga dengan benda itu. Syiar juga merujuk kepada benda-benda yang bersifat amalan dalam agama. Contoh menyimpan janggut tanpa misai, itu syiar. Kalau simpan janggut dengan misai, itu orang putih pun ramai. Kumpulan rock pun banyak simpan janggut dengan misai. Kumpulan orang putih, Metallica, begitu sama saja. Kalau simpan misai saja, itu hero cerita Tamil. Misai saja. Tapi kalau simpan janggut saja tanpa misai, biasanya ustaz. Dia ustaz. Kebiasaannya ustaz. Sebab itu ramai ustaz begitu. Ni contoh paling dekat sekali. Misal buang tinggal janggut saja. Sebab itu simbol syiar. Jadi kita berusaha nak jaga syiar itu. Termasuk juga misalnya pakai songkok. Syiar. Dia menyebabkan orang kenal. Macam kita kalau pergi India, macam mana nak kenal orang Islam dengan orang Hindu? Payah. Muka sama, hidung sama, cakap sama. Caranya kenal kopiah dia. Ataupun biasanya Hindu Muslim, India Muslim, dia simpan janggut saja, tak ada misal. Kalau ada misal, biasa Hindu. Biasa gitulah. Jadi kita nak menjaga syiar. Dan syiar ni kata ulama mesti diraikan dalam 3 bentuk. Ihtifal, iltizam dengan itmam. Ihtifal ni maknanya secara terbuka dan meriah. Macam kita dengan masjid, mesti meriah masjid kita. Yang kedua dalam bentuk itmam, iltizam, komitmen. Dan mesti itmam, sesempurna mungkin mengikut syariat yang digaris bawahkan. Dan orang yang menjaga syiar ini, dia dapat kedudukan istimewa di sisi Allah. Jadi kalau kita tak dapat datang masjid, fikir ini syiar kita. Kita duduk di kawasan ini syiar kita. Sebab itu saya kalau ceramah di mana-mana, kok mana pun kita beri laluan pada azan. Apa sebab? Azan tu syiar. Supaya orang luar tahu di sini kampung ada orang Islam. Tapi hari ini kita langgar sajalah syiar. Tak dapat nak azan. Hilang dah satu syiar. Jadi itu kalau tanya pada saya lah. Wallahualam. Baik, terima kasih. Saya teringat apa yang disebutkan oleh Yang Amat Datuk. Ayah saya dulu pernah pergi ke Sarawak. Apabila dia tempat Sarawak ni, dia bercampur dari sudut Islamnya, penganut Islam dan juga orang yang bukan Islam. Bila dia nak pergi kedai makan, dia tengok semua pakai seluar pendek. Jadi dia tak berapa yakin. Tapi disebabkan syiar, pakai kopiah saja, dia masuk kedai tu dan dia makan di situ dengan penuh yakin. Jadi ini antara bertepatan. Mana syiar Islam itu bukan hanya sekadar amalan, tetapi lebih kepada penampilan diri, pembentukan diri. Itulah yang menunjukkan kekuatan. Sebab itu kalau kita perasan, bila kita pergi Mekah buat umrah, kenapa orang kita kenapa Islam menetapkan kita pakai ihram? Bahu kita ni nampak. Sebab bila nampak daripada jauh, banyak kepala-kepala yang nampak. Mana nak menunjukkan ramainya orang datang ke Mekah.
Itu kekuatan supaya orang yang bukan Islam ni rasa takut dengan orang Islam. Itu antaranya. Jadi baik, kita buka lagi satu soalan yang terakhir mungkin kepada sedang menonton jika ada. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Makim daripada Sekolah SEMSAS. Oh, Sekolah SEMSAS. Alhamdulillah. Jadi soalan saya kepada Datuk dan Ustaz Al-Fadhil Ustaz, sekolah saya ni ada satu surau. Jadi kat surau tu tempat untuk kita orang solat. Kita tak boleh solat kat dom. Jadi kita tak boleh nak solat kat dom. Okey. Jadi kita memang kena solat kat surau je lah. Diwajibkan. Okey. Diwajibkan solat kat surau. Tapi jadi masalahnya kat surau kami tu panas. Panas. Dia kipas macam berfungsi tapi tak rasa. Cuma panas. Tapi problemnya macam mana saya nak kekalkan momentum ataupun kami semua nak kekalkan momentum untuk solat kat dalam surau tu dengan selesanya, dengan bila nak buat aktiviti malam dekat surau tu pun masih selesa. Cuma itulah problemnya, dia kita ramai jadi sempit. So dia jadi panas, jadi macam nak masuk surau pun macam tak best lah macam tu. Baik, terima kasih kepada sahabat kita atas soalan yang ditanya. Saya nak terus kepada ahli panel kita kedua. Jadi soalan dia simple je lah. Mana nak ceritakan surau di tempat sekolah dia tu tidak berapa selesa. Kalau tadi Datuk Malaysia kata kita kena pasang ekor untuk tarik minat. Tapi kek tadi orang kata minat dah ni, paksa dah ni datang. Dan memang terpaksa datang surau. Masalahnya ketidakselesaan berlaku. Panas dan sempit. Mungkin ada satu tip bagaimana nak mengekalkan momentum untuk terus kekal hadir ke surau. Fadhal masykurah. Terima kasih kepada yang bertanya. Biasalah surau sekolah kan. Masa saya jadi pengetua dulu, pertama sekali surau paling teruk sekali di kantin. Kita ambil sekerat kantin buat surau. Buat surau. Semayang ramai. Tapi alhamdulillah berkat tau. Masa tu berkat tak berkatnya saya cerita gini. Berkatnya saya semayang, tiap-tiap semayang Zuhur kita buat semua semayang. Akhirnya ada 2 orang budak. Satu budak Sarawak namanya Edward, masuk Islam. Satu lagi apa nama India tu masuk Islam. Saya jumpa bagusnya pakai kopiah, bagus. Itu berkat. Dalam payah-payah itu Allah Taala beri berkat. Masa saya di Sungai Lembing pula, cerita sikit ya. Tak ada langsung surau, tak ada surau. Tapi alhamdulillah dapat kita cari-cari sponsor dapat surau. Tapi dengar cerita baru ni, surau tu dah runtuh dah. Surau tu dah runtuh dah. Ya Allah, tak ada pula tak semayang lah katanya. Baiklah. Sekarang ni kita cerita ginilah paling mudahnya. Kita nak mencari keselesaan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang tidak dapat keselesaan. Ya, tak ada keselesaan. Sebab itu Nabi ketika mana dia mengisytiharkan perang, orang kafir menjawab. Dia kata, sekarang ni musim panas lah. Sekarang ni musim kurma sedang berbuah. Kami nak petik takut buah sebagainya. Maka Allah Ta'ala beritahu bahawa bagaimana kena fikirkan kalau panasnya, katakan kepada mereka bahawa neraka itu lebih panas. Lebih panas daripada cuaca panas sekarang. Artinya kita meletakkan bahawa ada benda yang lagi teruk pada sekarang ni. Barangkali adik dah nak surau panas, tak apalah. Kerana kita panas itu Allah Ta'ala gandakan pahala lagi. Allah Ta'ala ni dia akan beri pahala ya. Azamal bala, Allah Ta'ala beri besarnya ganjaran, azamal jaza azamal bala. Besarnya pahala apabila besarnya dugaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita fikir gitu. Ada sikit agama lah. Tapi walau bagaimanapun khabar ke mutu lah. Khabar ke pengetua cari sponsor. Ada setakat ekor tu benda sangat semsah ni. Keluaran daripada SEMSAS tu semua orang pandai-pandai berlaku. Perjawatan tinggi berlaku. Takkan tak boleh sponsor.
Tak. Oh, semua sekali. Di sini pun tak ada katnya. Oh, bos-bos jawatan dan sebagainya. Oh, senang saja. Ya, senang saja. Saya buat surah tu di Pelindung tu sampai 550,000 sponsor. Semua orang bagi. Alhamdulillah. Terima kasih pada pihak mufti baru ni dapat SKJ dah. Alhamdulillah. Kita semua sponsor 550,000 dengan fully account semua sekali. Alhamdulillah. Apa je kamu tu? Senang saja. Ya, panggil mesyuarat, panggil perjumpaan, bekas-bekas pelajar Samsas, minta derma, clear segala masalah. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas jawapan yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Yalah, bila sebut sponsor ni, betul lah macam Ustaz kata, orang yang nak memberi dia tak tahu macam mana dia nak beri. Atas sebab itu, jadi saya menyampaikan juga hasrat daripada pihak Ganjur Masjid Universitas, yang mana kita akan membuka ruang sumbangan untuk membiayai program-program di Masjid Universitas ini dan juga pembangunan di Masjid Universitas. Dan mungkin akan ada beberapa orang kru kita yang akan bergerak kepada tuan-tuan dan puan-puan membawa karung berwarna purple. Jangan warna lain Yang nak bagi sumbangan boleh terus menyumbang dan sama-sama kita menjadi sebahagian daripada orang-orang yang membekalkan saham akhirat, insya-Allah. Jadi kita dah berada di penghujung rancangan. Jadi nak tutup tu bukan tutup saja. Jadi kita nak bagi ruang dan peluang kepada kedua-dua ahli panel kita, mungkin boleh buat sedikit kesimpulan sebagai kata-kata akhir penutup forum bicara kita pada malam ini. Jadi kita mulakan dengan Al-Fadhil Datuk Balil Shah kita. Sedikit kesimpulan lebih kurang 3 minit, boleh? Tafadhal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk kita malam ni dekati masjid, jauhi maksiat. Kita tak boleh menafikan dan tak boleh nak lari daripada hakikat bahawa maksiat sentiasa ada, walau di mana saja kita berada. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala ketika menyebut tentang maksiat, dia memang lebih banyak daripada kebaikan. Kalimat zulumat ilan nur. Zulumat ni jamak, maknanya banyak. Kejahatan, kegelapan, maksiat ni memang banyak. Dan kebaikan itu memang sedikit. Sebab itu digunakan nur. Satu saja cahaya. Maka kita carilah cahaya itu. Kerana maksiat ni adalah kegelapan. Dan yang boleh keluarkan daripada kegelapan adalah cahaya. Kalau tanya soalan falsafah, kita menengok dengan apa? Kita memandang dengan apa? Kita melihat dengan apa? Orang akan jawab kita melihat dengan mata. Tidak, kita melihat dengan cahaya. Kalau gelap masjid ini, walaupun kita ada mata dan kita bukan OKU, tetap kita tak nampak apa-apa. Kita boleh melihat dengan cahaya. Apabila ada satu saja cahaya buka, baru kita nampak. Maka itulah kehidupan. Carilah cahaya itu, dan cahaya itu ada di masjid. Masjid ini adalah cahaya. Cahaya dari segi falsafahnya, cahaya iman, cahaya takwa. Cahayanya duduk di sini. Cari masjid. Akhir zaman ni cari masjid. Ini bahtera penyelamat kita. Tadi panel-panel dah sebut. Ni masjid zon bebas maksiat. Datang ke masjid. Orang banjir pun cari masjid. Sebab masjid jarang tenggelam. Jarang sangat masjid tenggelam. Cari masjid. Cari tu imam. Ini tidak, akhir zaman sibuk cari Imam Mahdi. Imam masjid atau nak cari Imam Mahdi. Minum air kaki macam-macam Imam Mahdi. Imam masjid ni awak kena cari dulu. Ingat adik-adik sekalian, semayanglah di belakang imam. Sebelum anda disemayangkan di depan imam. Kalau dah semayang depan imam jadi mayat dah, tak guna dah. Semayang di belakang imam. Jangan takut datang masjid. Kami orang masjid ni kadang-kadang buntu dah Ustaz. Macam mana nak suruh orang ramai? Panggil artis, sudah dah. Artis datang, buatlah subuh macam jemaat. Datang. Minggu depan tu tak ada dah. Ahad tu tak ada dah. Dengan urus setia pun hilang juga dah. Takkan tiap-tiap minggu nak panggil artis, bengkok kita. Jadi habis ikhtiar buat cabutan bertuah sudah. Panggil penceramah yang da'i jutaan umat pun sudah. Penuh orang meniaga. Lepas tu tak ada habis lah. Tak tahu nak buat apa. Kami kadang sampai fikir ingat nak gantung tangkai je lah. Mana tahu kok ramai orang
Bak katanya gantung tangkai ramai pelanggan datang. Tapi bila mengenang syirik tak berani pula. Jadi syirik pula nanti. Yang penting tuan-tuan adik-adik datang semayang di masjid. Jangan takut datang semayang di masjid. Ada orang dia takut pergi masjid. Sebab apa dia takut? Takut orang tolak jadi imam. Don't worry, kita di Pahang Masjid Surau semua dah ada imam. Tinggal nak cari makmum je sekarang. Datanglah masjid. Masjid Universitas ada imam. Tadi di Surau Samsah ada imam. KPTM ada surau juga ada imam. Semua masjid surau ada imam. Dulu surau Temanggu ni tak ada imam. Dulu sekarang dah jadi jemaat apa baiklah. Dulu orang nak semayang takut. Sebab asal muka ustaz je orang tolak jadi imam. Akhirnya semua datang pakai t-shirt bola belaka. Semua tak nak jadi imam. Ustaz tak nak jadi imam. Takkan boleh pencin nak jadi imam. La ilaha illallah. Ni cerita ustaz dulu-dulu lah. Ustaz sekarang ni bagus belaka dah. Ni Universitas mesti semua jadi imam. Dia jadi imam ni. Dia bukan je. Dia panik. Dia panik. Dia sebab jarang ada orang belakang kan. Bila dah panik. Semayang Zuhur baca kuat. Panik kan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makmum pun heran. Ini semayang Jumaat ke semayang Zuhur? Habis semayang, makmum tanya. Dik, minta maaf. Kita tadi semayang Zuhur. Ngapa baca kuat? Dia malu. Dia dah lah pelajar universitas. Kita tadi semayang Zuhur ke? Astaghfirullahaladzim. Saya ingatkan kita semayang Asar. Saya bacalah kuat-kuat. Dia tak tahu Asar pun slow juga. Dia tak perasan. Sudahlah awak. Jangan buat malu company. Nah, itu yang dia takut datang masjid. Sini jangan takut. Imam disediakan. Al-Hafiz lagi. Awak Al-Haf je. Tak payah datang jadi imam. Ini ada Hafiz penuh. 30 juzuk. Kalau Haf tak payah. Jadi makmum saja. Jadi datang ramai. Kalau hujung tahun lagi. Kalau kita di Pahang ni. Masjid kalau hujung tahun lagi lah tak ada orang. Sebab hujan. Tak ada orang lalu. Kalau masjid ini besar ni saya ingat. Banyak beli pada orang kalau hujung tahun. Bocor banyak. Contoh. Banyak bocor. Pihak majlis agama 2-3 kali sebut dah ni. Korang-korang ada bantuan dapat ni mudah-mudahan. Jadi marilah Imarah Masjid buat kesimpulannya. Bila kami dah tolong kempen, masjid pun buatlah persiapan. Manakah dah bila ramai berderu datang ke terkejut pula tak buat preparation. Buatlah preparation. Apa tanda burung perempat? Jalan berjinjit di sela-sela. Apa tanda kiamat dekat? Membangun masjid berbangga-bangga. Tak nak begitu. Buat masjid lawa. Tapi hanya untuk berbangga. Biarlah masjid menjadi tempat yang memakmurkan masjid, berdayakan umat. Masjid jangan sibuk berdandan sampai lupa pada lingkungan. Jangan. Jadikan masjid ini rumah Allah yang menjadi penyejuk hati kepada jemaah yang singgah untuk beribadat di dalamnya. Banyak nak diceritakan, tapi sikit sekadar itulah sembang-sembang malam ini. Terima kasih atas undangan. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan kepada Sahibus Sa'adah Dato' Haji Badli Shah di atas kupas ataupun rumusan sebentar tadi. Bagi terus kepada ahli panel kita. Yang kedua sedikit rumusan untuk perbincangan kita pada malam ini. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat sekalian. Ingatlah bahawa masjid adalah tempat turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu tuan-tuan muslim-muslimat dia ada dua. Satu hidayah dilalah. Hidayah dilalah ni ialah hidayah yang didapati dengan cara mendengar hadis, mendengar ilmu dan sebagainya. Maka di masjid adalah merupakan tempat yang mana ada sentiasa orang-orang yang menyatakan ataupun membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi insya-Allah akan datang hidayah. Yang kedua hidayah taufik. Sebelum dapat taufik maka kita kena belajar. Kena belajar. Kalau tak belajar tak datang ilmunya. Maka di mana turun hidayah ni? Turunnya dalam masjid ini. Dan masjid-masjid yang Allah Taala berikan kepada kita atas dunia ini. Tuan-tuan muslim-muslimat. Sebab itu hidup di dunia ni tuan-tuan, kita fikirlah bahawa kita ni kalau kita bercadang nak datang hari esok ke masjid, entah-entah hari esok itu bukan hari kita. Bukan hari kita. Ya, hari esok itu bukan hari kita. Maka kita datang terus. Kalau kita bercadang nak datang masjid, nanti pencen baru datang. Entah-entah tak ada pencen. Berapa ramai orang yang dah meninggal. Tak ada pencen pun. Mati gitu aja tuan-tuan. Kita fikir bahawa kehidupan kita di dunia ini, ya, kita mesti tumpukan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Taala. Tempat yang paling afdal kita beribadah ialah dalam masjid Allah Subhanahu Taala.
Sekian saja untuk kali ini. Jumpa lagi. Maafkanlah saya kalau terkasa. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad di atas sedikit rumusan sebentar tadi. Maka berakhirnya rumusan itu, maka berakhirlah forum perdana kita pada malam ini. Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur Masjid Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah serta gabungan-gabungan kerjasama. Yang saya nampak dekat sini adalah Pusat Kutipan Zakat, KRT mana Wallahualam, mungkin KRT berampiran di kawasan sini, serta yang saya dimaklumkan kelab-kelab di bawah universiti yang turut bekerjasama bagi memastikan dan menjayakan program forum bicara kita pada malam ini. Dan tidak lupakan juga kepada kumpulan Firqah Hubbul Mustafa yang telah berkasidah, berselawat, memuji Rasulullah SAW dalam zikir munajat pada petang tadi sebelum ke maghrib, insya-Allah. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan juga kepada penonton Facebook Live Pusat Zakat Negeri Pahang atas rakaman ataupun Facebook Live yang telah dibentangkan. Mudah-mudahan kita semua mendapat keredaan daripada Allah dan juga manfaat, insya-Allah. Jadi saya selaku moderator mohon minta maaf jika ada salah-salah tutur kata perkongsian saya serta sebagai moderator mengemudikan forum bicara pada malam ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Saya akhiri dengan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.